Alah, banyak yang duk ikut masuk dalam fitnah, lalu berlaku celaan-celaan kepada ahlul bait Nabi Rasulullah SAW. Ahlul bait duduk dalam landasan yang benar, membela ahlul bait Nabi, membela cerita tentang Karbala. Bila dengar cerita tentang Fakh, tentang jerat-jerat kepada keluarga Hasani, jerat kepada keluarga Husaini, ya Allah, hati bagai disiap-siap, tak sanggup. Kenapa dia boleh sanggup buat begitu kepada ahlul bait Nabi Rasulullah SAW? Lalu itulah pentingnya mengenal dan ada ilmu tentangnya. Dan anda ingat, ramai orang tahu kita kata dah pergi buat program macam-macam. Rupanya ramai yang tak kenal, ramai yang tak faham ahlul bait Nabi. Nabi tak ada keturunan, Nabi mati dan tak tinggal siapa. Mana mungkin ahlul bait Nabi dah mati, dah tak ada, dah berjuta atas dunia ni, masya-Allah. Dan kita tahu kan, hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Imam Mahdi. Nah, di akhir zaman akan lahirnya Imam Mahdi yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut daripada keluargaku, daripada anak cucu cicitku, daripada nasab Al-Hasani. Maka tak mungkinlah kalau Nabi tak ada keturunan. Tak logik di akal. Nampak? Tak logik di akal. Tiba-tiba Nabi tak ada keturunan, dia keluarkan hadis, ada anak cucu dia akan jadi imam yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi Al-Muntazar. Allah. Ada sultan dan tengku dan apa semua daripada kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga di kalangan raja-raja kita, raja Melayu ni yang sabit dengan kerabat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik Sultan Terengganu, Sultan Kelantan, ada juga Perlis, Al-Jamalul Lail, pun ada juga daripada kerabat Al-Husaini. Nah, jadi insya-Allah tengku Razman Al-Qadri ada Al-Qadiri Al-Hasani di Negeri Sembilan, dia Al-Hasani. Hasan Al-Bolqiyah di Brunei, Darussalam Al-Hasani. Nah, Sultan Abdullah Sani Al-Hasani di Jordan. Dan mereka ni daripada kaum kerabat Musa Al-Jun, kaum kerabat Sayyidina Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Musanna bin Hasan Athibt bin Ali bin Abi Talib, nah, dan bintu Fatimah Zahra bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak klaim ahlul bait kena ada sanad silsilah yang jelas. Nah, baru boleh klaim. Kalau sekadar kita dengar-dengar atuk kita macam tu, atuk kita macam ni, atuk kita dari Syarifah, atuk kita dari Sayyid, atuk kita dari Habib tu, Habib ni, tapi tak ada nasab yang jelas, kita sangka baik je lah, insya-Allah. Tapi nak claim, nak letak diri kita ni siapa-siapa, tak payahlah. Jadi nanti jadi fitnah kepada masyarakat, dan fitnah terhadap diri kita, dan fitnah salah faham orang. Tapi law ni ada orang kata apa, macam lab USM apa semua buat kajian DNA, dan dia buka untuk test DNA umum, dan dalam kajian DNA boleh cek kita punya DNA dengan DNA keturunan belah ayah, keturunan belah ibu, dia boleh pecahkan DNA sekarang ni, dan boleh tengok boleh matching dengan DNA ahlul bait Nabi Rasulullah SAW. Ada di dalam simpanan makmal DNA, boleh cek. Nah, kalau ada duit lah, benda bukan murah, ribu-ribu. Nah, kalau nak sangat tahulah, bagi anda tak perlu pun. Kalau kita tak tahu dah lah, bentuk dah khalas. Nah, alhamdulillah, tak ada masalah pun yang kita tahu tak tahu siapa kita. Janji kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang jelas tentang nasabnya, jelas tentang keturunannya, maka kena jaga kehormatan, penghormatan, kena jaga keagungan nasab itu sendiri. Jangan tahu kita ada daripada nasab Nabi tapi sombong dengan ajnabi, sombong dengan orang biasa, sombong, tak ada adab dengan orang-orang yang bukan sayyid, tak ada adab dengan orang-orang bukan daripada ahlul bait Nabi. Nah, kena jaga akhlak yang mulia. Yang berat menanggung bila antum tahu antum ahlul bait Nabi tapi bawa akhlak-akhlak macam gangster, cakap dengan bahasa-bahasa kasar, itu sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Sepatutnya antum kalau tahu antum daripada qabail atau kabilah ahlul bait Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jaga akhlak antum. Kerana apa? Rasul diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka ahli kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kena jaga akhlak-akhlak yang mulia ini, menjaga amanah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berat. Lepas tu anda takut kalau orang yang berasa dia kerabat ahlul bait, anda kata daripada kita tahu baik tak tahu. Daripada kalau tahu kita tak bawa dengan betul, balik menjawab dengan Allah dan Rasul. Sungguh kata. Takwa kita lebih utama. Takwa. Nah, jaga takwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tahu tapi tak jaga, rosak kita nanti. Dan ada hadiskan sebut di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi isyarat kat kita dalam hadis tu, di akhir zaman dengan sunnah dan ahlul bait. Nah, ada hadis tu, famous matan hadis tu, berpegang dengan Al-Quran dan ahlul bait. Ada satu lagi kalam, berpegang dengan Al-Quran dan sunnahku. Ada dua riwayat, tapi dua-dua sahih dan jelas. Maka bila dikata berpegang dengan ahlul bait tu, maka di sini kita kena ambil faham sungguh-sungguh. Ahlul bait mana yang kita kena berpegang ni? Yang takwanya kepada Allah, benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa akhlak sifat-sifat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Bukan ahlul bait yang mencela orang,
yang salah fikrah, yang salah faham, mentangkan sayyid ni tapi dia buat benda sesat pun kita tengok tak. Yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dan mereka ini yang benar-benar di jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahtera akhir zaman untuk kita berpaut dengannya. Inilah penting kenapa nak buat program ini, supaya antum faham bagaimana nak masuk dalam bahtera Ahlul Bait Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam.